Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Hari ini aku akan letakkan video apakah hujah-hujah Iswaldi Murni membalas kenyataan dan penipuan daripada pimpinan Perikatan Nasional. Tak kiralah lebay ke, tak lebay ke, tunggang agama, tunggang Melayu, tunggang segalanya. Demi nak meraih undi, demi nakkan kuasa, mereka sanggup menipu Perikatan Nasional dan pimpinannya, menipu, membohong demi nak burukkan kerajaan hari ini. Sanggup berbohong demi kononnya. Mereka nak tunjuk kata mereka lah yang terkedepan kan, membongkarkan penipuan kerajaan lah kononnya. So, padahal hujah-hujah macam di dalam kempen-kempen mereka itu hanya menipu dan menipu. Okey, mari kita sama-sama bersama Iswaldi Murni tentang Cikgu Bat menipu sewaktu kempen di Kelantan. Kita akan mulakan dengan pilihan raya kita dengan hashtag Ayuh Gempur, dan kita gempur insya-Allah negeri-negeri seluang walaon dan insya-Allah kita akan tukar kepimpinan mereka. Pasal isu Cikgu Bat yang membuat satu ucapan berbentuk hasutan, sebenarnya ucapan tu mengatakan bahawa Perdana Menteri berbentuk niat jahat lah. Perdana Menteri telah menjual negara kita. Perdana Menteri telah mengakibatkan hilang trilion, trilion hilang. Dia kata disebabkan perjanjian Perdana Menteri telah mengikut telunjuk Jokowi, telah mengikut telunjuk Jakarta dan Indonesia, telah menjual kedaulatan negara kita. Baik, malam ini kita londehkan penipuan Cikgu Bat yang kencing berdarah, tipu penyokong dia, dan penyokong dia pun terimalah bulat-bulat. Juga kita akan jawab soalan tersebut setengah lawak, tuan-tuan. Saya akan bawa apa yang dia cakap. Sekarang kita bawa kenyataan menteri luar, kita bawa kementerian luar, kita bawa kenyataan daripada agensi-agensi, kita bawa kenyataan daripada Perdana Menteri sendiri di dalam ucapan, kita bawa kenyataan, dia sebut, kita bawa bukti. Dia sebut, kita bawa bukti. Dia sebut, kita bawa bukti. Kita akan tengok satu persatu, tuan-tuan. Bagi mereka yang malas membaca. Ini adalah kenyataan akhbar, siaran akhbar Kementerian Luar Negeri. Dikeluarkan beberapa hari lepas. Kementerian Luar Negeri Malaysia telah mengeluarkan kenyataan rasmi sebanyak 6 muka surat. 6 muka surat telah dikeluarkan berkenaan dengan perkara treaty yang disebutkan, dan malam ini kita akan tengok satu persatu. Boleh ambil part tersebut, londehkan terus, tuan-tuan. Kita jangan bagi can pada dia orang ni, tuan-tuan. Kita nampak penipuan. Dia orang ni main sebut je, main sembuh je. Lepas tu buat muka tak bersalah. Bila dah kena nanti, buat rasa diri tu macam hebat sangat. Lepas tu kata, oh saya tak tahu, saya minta maaf. Itulah perangai dia orang. Ini adalah jawapan kepada ucapan Cikgu Bat. Okay, jawapan kepada ucapan Cikgu Bat di dalam ceramah ceramah di Pangkalan Cepa, Kelantan. Ceramah Perikatan Nasional di Pangkalan Cepa, Kelantan. Dalam ceramah tersebut, beliau banyak menuduh Perdana Menteri, banyak menuduh kerajaan, terutama dalam isu ambalan. Dia banyak isu dia yang bawa lah, tapi antara isu yang besar adalah ambalan. Jadi ramailah orang bertanya, isu ambalat ni, semua tak tahu ambalat tu apa, kat mana, bagaimana dan sebagainya kan. Nanti kita cerita, okey? Sebab itu saya kata, saya tak nak pergi dulu benda ni sampai keluar kenyataan rasmi. So, keluar kenyataan rasmi dah keluar dah. Kan? Siaran akhbar Kementerian Luar Negeri Malaysia dah keluar dah. Alright. Jadi ada yang nak pertikaikan, tak ada masalah. Siapa nak pertikaikanlah. Okay? Tapi tonton dengar hujah yang dibawa oleh Cikgu Bat, tonton dengar hujah yang dibawa oleh saya, tonton compare. Dan tonton nilai siapa yang berbohong. Siapa yang kencing berdarah, tuan-tuan. Siapa yang mengencing dia punya pengikut dia. Saya ke? Dia yang kencing pengikut dia. Jadi kita dengar kenyataan, kita baca kenyataan, dan kita nilai sendiri tentang perkara tersebut. Dan yang saya bawa ni, statement yang saya nak bawa ni, atau kenyataan akhbar yang saya bawa ini, dikeluarkan antara lainnya oleh akhbar, dikeluarkan oleh siapa, tuan-tuan? Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk siaran serta-merta di bawah tajuk Treaty Persempadanan Laut Wilayah di Kawasan Paling Selatan Selat Melaka dan Treaty Persempadanan Laut Wilayah Separa di Laut Sulawesi antara Malaysia dan Republik Indonesia. Ini dekat Sabah.
Yang ni dekat Selat Melaka, yang atas tu dekat Selat Melaka. Yang dekat bawah ni adalah di Sulawesi tu adalah di area Sabah, yang itulah yang Cikgu Bat sebut sebagai Ambalat tu. Kan, kawasan Ambalat. So Ambalat macam mana? So tuan-tuan boleh tengok sendiri ada satu pulau tu. Pulau tu, di pulau itu dia bagi dua. Sebelah bawah dia adalah Indonesia, belah atas dia Malaysia. Tapi dia satu pulau. Kita boleh tengok, nanti tuan-tuan boleh Google Map sendiri, tuan-tuan akan nampak apa yang perkara yang saya sebutkan ni. Baik. Saya nak bawa PowerPoint tentang benda ni. Jadi senang tuan-tuan nampak apa yang saya nak bawa ini. Bila Cikgu Bat kencing penyokong dia. Isu Ambalat. Alright. Okay. Kenyataan Cikgu Bat adalah bahawa PMX telah pun apa orang kata menjual negara. PMX telah pun menggadaikan maruah negara. PMX telah menyebabkan negara kehilangan trilion ringgit. Daripada segi minyak yang kita ada. Trilion, tuan-tuan. Ini adalah kerja Anwar Ibrahim. Ini Anwar Ibrahim pengkhianat. Anwar Ibrahim yang keluar, yang jual negara. Ini Anwar Ibrahim. Jadi pengikut dia pun, oh betul lah. Cikgu Bat ni, cikgu takkan cikgu nak menipu, betul tak? Baik, saya bawa kenyataan beliau. Ucapan dia saya ambil ucapan penuh. Saya tak ambil ucapan separuh-separuh. Ada setengah orang dia ambil ucapan separuh-separuh. Jadi saya ambil ucapan penuh. Baik, kita dengar ucapan dia satu persatu. Kemudian daripada ucapan ini, tuan-tuan saya akan bahaskan. Okey. Sempadan kerana apa? Kerana Indonesia lebih aktif dan dibenarkan mereka aktif atas perjanjian yang Anwar Ibrahim tanda tangan tanpa pengetahuan kabinet, tanpa pengetahuan parlimen, tanpa pengetahuan rakyat. Okey, saya ulang. Dia kata apa? Tanpa pengetahuan parlimen, tanpa pengetahuan kabinet, tanpa pengetahuan rakyat. Maksudnya, dia menuduh Anwar Ibrahim menandatangani treaty tersebut tanpa pengetahuan parlimen, tanpa pengetahuan kabinet, tanpa pengetahuan rakyat. Baik. Kita terus, saya akan jawab. Kita biar dia main dulu. Okey, biar dia main dulu. Okey. Seterusnya, isu dia yang itu tanpa pengetahuan tadi tu. Sekarang kita bawa isu yang kedua. $1 bukan $2 juta. 1.9 kompartmen ataupun 9 telaga minyak yang besar yang bernilai 764 juta barrel. Saya ulang balik. Sekalian, yang lagi kita sakit hati, saya nak bagi tahu kepada rakyat apa dia? Antara berdasarkan CNN Indonesia melaporkan. Okey, dia sebut berdasarkan CNN Indonesia melaporkan. Berdasarkan CNN, itu tuduhan kedua dia. Yang tuduhan pertama tadi tanpa kebenaran, tuduhan kedua berdasarkan CNN Indonesia melaporkan. Baik. Indonesia telah menyelesaikan krisis di Ambalat. Ambalat ni saya bagi tahu orang pekalan Sepa, Ambalat ini di sempadan Tawau dan Sulawesi, Indonesia. Ambalat ini berdasarkan laporan Indonesia ada 9 kompartmen ataupun 9 telaga minyak yang besar yang bernilai 764 juta barrel, saudara. Yang membawa kepada jumlah 1.9 trilion US dollar. Kita hilang, diserahkan oleh Anwar Ibrahim kepada Indonesia. Bukan $1 juta, bukan $2 juta, 1.9 trilion juta dolar, saudara. Diserahkan oleh Anwar Ibrahim. Maka saya bukan satu hari dengan Anwar Ibrahim, saudara. Okey. Tuduhan yang kedua, yang ketiga, tadi CNN dia kata CNN yang kata Ambalat settle. Yang ketiga dia kata Anwar Ibrahim telah jual harta negara. Jual harta negara. Baik. Yang itu ketiga. Yang keempat. Kuala Lumpur baru ini. Di bumi Malaysia. Okey. Ini cerita instruksi perkataan instruksi. Tengok sidang media Anwar dan Jokowi di Kuala Lumpur baru ini. Di bumi Malaysia, Anwar Perdana Menteri keluar daripada mulut dia apa? Saya diinstruksi oleh Presiden, Bapa Presiden Indonesia. I'm been instructed by a President of Indonesia. I've been instructed, bukan instruct.
Grammar pun salah. Saya diarahkan oleh Presiden Indonesia. Saudara, masuk akal tak masuk akal? Depan media, di bumi berdaulat Malaysia, Perdana Menteri kita boleh keluar kalam. Kita selesaikan perkara ini kerana saya diinstruksi oleh Presiden Indonesia. Saudara, saya minta maaf kalau saya melampau. Tapi saya nak sebut, saya kenal Anwar Ibrahim. Saya kenal. Antara yang kita perkata dan kita pernah cuba selamatkan apa dia? Ada video rakaman di Indonesia kegiatan haram Anwar Ibrahim. Oh, kegiatan haram Okey, iaitu dia nak bawa tuduhan lain pula. Okey, tak apa. So dia ada 4 pertuduhan di dalam ni tuan-tuan 4 Itulah geng. Mereka akan menipu dan terus menipu dan terus menipu. Spin, menipu. Membahong bak kata orang Bali. Menipu yang mana rakyat yang duduk macam isu ni dekat belah sepadan di antara Indonesia dan Sabah ataupun Johor dengan Indonesia. Kan? Mereka nak menipu sebab banyak majoriti rakyat tak sampai di sana. So, mereka gunakan isu-isu ni untuk nak menipu rakyat. Kan? Sedangkan setiap kementerian dan juga Perdana Menteri dia akan sertakan bukti seperti mana yang Iswadi Moni bentangkan. Dia dah mati akal. So, kita boleh nilai sendiri. Kan? Teruskan. Tuduhan dan kita akan nilai dia satu persatu. Pertuduhan pertama, dia kata bahawa apa orang kata, treaty perjanjian yang Anwar Ibrahim buat itu, dia kata Anwar Ibrahim buat treaty itu tanpa kebenaran kabinet, tanpa kebenaran daripada menteri, jemaah menteri, tanpa kebenaran daripada rakyat. Itu dakwaan pertama. Yang kedua, isu CNN. CNN dah keluar, CNN Indonesia dah keluar bahawa isu Ambalat telah diselesaikan. Dia kata CNN Indonesia. Yang ketiga, isu Ambalat. Ambalat ni adalah satu kawasan di tengah lautan di antara di lautan dalam di lautan dalam di antara Malaysia dan Indonesia. Lautan dalam di antara Malaysia dan Indonesia, di mana dekat situ memang ada takungan minyak bernilai trilion, dan dia kata Anwar telah menandatangani perjanjian menyerahkan Ambalat itu kepada Indonesia, dia kata. Oh, bertepuk tanganlah. Kemudian yang keempat, dia kata instruksi, perkataan instruksi itu pun diulang oleh satu website YB Bodoh tu. Ada satu website YouTube YB Bodoh lah saya panggil dia kan. Dia kata Anwar diinstruksi. Dia kata tengok, di hadapan rakyat Malaysia, di hadapan media, Anwar mengaku dia telah diinstruksikan oleh Jokowi. Isunya instruksi apa? Baik, kita tengok isu kabinet tuan-tuan. Sebelum kita nak isu kabinet ni, saya nak bawa tentang apa yang Cikgu Bat sebut isu Ambalat tu. Pertama, treaty tu tentang apa? Kenyataan Wisma Putra. Treaty Selat Melaka dan Treaty Laut Sulawesi menggandungi peruntukan berkenaan dengan persempadanan laut wilayah atau Territorial Sea. Kita ada undang-undang yang dipanggil sebagai Territorial Sea Act 2012, Cikgu Bat. Ni saya nak cerita, Cikgu Bat. Kita ada Territorial Sea Act 2012. Kenapa saya familiar dengan Territorial Sea Act 2012? Sebab saya adalah orang yang banyak menulis tentang MA63 dan saya banyak menyentuh dan memperbahaskan Territorial Sea Act 2012, Territorial Sea Act 2012, dan saya antara orang yang banyak berbahas dengan Prof Agus berkenaan dengan Territorial Sea ni di antara Malaysia dan Indonesia. So secara amnya, laut wilayah adalah bahagian laut yang berdampingan dengan pantai wilayah dan tidak melebihi 12 batu nautikal diukur bermula dari pesisiran pantai. Maksudnya, Territorial Sea hanya menyentuh 12 nautical mile. Kena faham ini. Bila kita bercakap tentang continental shelf, kita bercakap tentang continental shelf atau pelantar benua, yang itu bercakap soal 200 nautical mile. Bila bercakap Territorial Sea, 12 nautical mile. Yang tu kena faham dahulu. Prinsip itu kena faham dahulu. Now, so treaty itu tentang apa? Treaty itu berbicara tentang 12 nautical mile. Bukannya 200 nautical mile. Baik.
Treaty itu bukan tentang apa? So, treaty itu tadi tentang 12 nautical mile. So, treaty itu kalau bukan 12 nautical mile, treaty itu bukan tentang apa? Baik, saya cerita. Treaty tersebut tidak meliputi ZEE, Cikgu Bat. Cikgu Bat tahu ke ZEE, Cikgu Bat? Apa itu ZEE, Cikgu Bat? Itu dipanggil Zone Ekonomi Eksklusif, Cikgu Bat. Zone ekonomi eksklusif ini juga ada di luar pantai Kelantan yang tempat Cikgu Bat berceramah tu. Di situlah di mana minyak di antara Malaysia dan Thailand kita damaikan atau kita bincangkan supaya diusaha sama di kalangan di antara Malaysia dan Thailand. Dipanggil ZEE. So, benda itu, adakah treaty itu berbicara tentang ZEE? Tidak. Treaty itu berbicara tentang apa? Territorial Sea, 12 nautical mile. Bukan ZEE. Treaty itu juga tidak meliputi continental shelf atau pelantar benua yang merupakan kawasan melebihi dan berdampingan dengan laut wilayah Malaysia meluas sejauh 200 nautical mile. So, dia tidak menyentuh pelantar benua, dia tidak menyentuh zon ekonomi eksklusif. So, dia menyentuh apa treaty itu is? Menyentuh territorial sea 12 nautical mile daripada persisiran pantai ukurannya. Baik, itu kenyataan Wisma Putra. So, isu Ambalat ni isu apa? Isu Sulawesi ni. Now, rangkuman Treaty Sulawesi ni mudah saja. Treaty Laut Sulawesi menetapkan sepadan separa, partial boundaries, laut wilayah antara Malaysia dan Indonesia di Laut Sulawesi berdasarkan garis sempadan menghubungkan titik M, B1, B, C dan P. Yang ni panjang lah. Ini berdasarkan kepada kenyataan, dia ada dia punya perbahasan yang panjang. Tetapi poinnya dia menyentuh 12 nautical mile. M, B1, B, C dan P tu menyentuh tentang 12 nautical mile daripada pesisiran. Baik. Tetapi treaty itu tidak merangkumi dua perkara berikut. Saya sebut tadi. Keseluruhan kawasan laut wilayah dipanggil full breadth of territorial sea antara kedua negara. Sampai ujung itu tak. Dia hanya 12 nautical mile, Cikgu Bat. Jadi, kawasan ZEE di mana persempadanan zon tersebut masih belum dimuktamadkan antara kedua-dua negara. So, yang tu bincang apa is? Yang tu bincang perkara yang dipersetujui dahulu. Nanti kita akan sentuh benda ni secara detail. So, rundingan selebihnya bila? Malaysia dan Indonesia komited untuk meneruskan rundingan bagi melengkapkan jurang air surut, tikas air surut low water line ke titik M dan menetaskan garis sempadan bila, tuan-tuan? Jun 2024. Baik. Now, saya nak bawa, tuan-tuan, kenapa saya nak bawa hujah yang kedua tadi? Dia sebut tentang apa? Tentang instruksi. Yang tu sujak yang keempat. Poin yang keempat. Saya bawa poin keempat dahulu. Ini disebut Jun 2024. Baik. Kita dengar kenyataan Perdana Menteri tentang Jun 2024 tersebut. Perdana Menteri sebut apa dalam ucapan dia? Dengar baik-baik, Cikgu Bat. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kita dengar apa yang Perdana Menteri sebut. Ikut instruksi Bapak Presiden. Okey. Yang akan kita putuskan. Ikut instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan. Okey. Saya bawa dia mula sikit. Supaya kita ambil konteks. Berpuluh tahun. Dan hari ini kita saksikan ada yang soal kecil yang akan kita putuskan ikut instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan. Kok saya pun diberi instruksi sekali gitu. Okey. Instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan. Instruksi apa dia kata? Instruksi itu yang Cikgu Bat tak dengar tu. Dia kata instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan bagi membicarakan apa, tuan-tuan? Bagi berbincang tentang apa? Jun tahun depan. Jun tahun depan nak bincang apa? Cerita apa is Jun tahun depan? Itu yang saya tunjuk tadi tu. Bincang tentang apa? Instruksi. Dia instruksi, bukan instruksi suruh tukar, suruh sign perjanjian. Bukan. Instruksinya adalah bahawa perbincangan itu dibuat Jun 2024. Faham? Bukan instruksi suruh sign agreement. Instruksinya supaya perbincangan itu dipercepatkan menyentuh tentang apa? Perkara-perkara kecil. Apa perkara kecil itu? Jurang dari tikas air surut ke titik M, menetapkan garis sempadan dari tikas air surut ke East Pillar ataupun intertidal area dan dikira sebagai persempadanan darat di Malaysia dan Indonesia secara menyeluruh. Selewat-lewatnya bila?
pada Jun 2024. Dia berseluruh. Saya pun kena suruh. Sebab dia bagi tarikh. Kita buat bincang-bincang, kita kena buat Jun tahun depan. Itu maksud dia. Menjawab hujah keempat tentang instruksi-instruksi itu. Instruksi itu bukan Jokowi instruct Anwar Ibrahim sign agreement. Instruksinya adalah kita kena buat Jun tahun depan. Itu instruksinya. Perbincangan itu Jun tahun depan. Perbincangan apa? Yang saya sentuh. Ni kat yang saya sebut tadi tu. Baik. Now, perjanjian Treaty Sulawesi 8 Jun 2023. Ada yang mengatakan bahawa itu adalah berkenaan dengan ambalat. Okey, menjawab soalan tentang ambalat tadi. Now, Treaty Sulawesi yang ditandatangani, ini kenyataan daripada Kementerian Luar Negeri Malaysia, 8 Jun 2023 ini, apa yang dibincangkan pada 8 Jun 2023 ini tidak melibatkan persempadan maritim ZEE, tidak melibatkan pelantar benua antara Malaysia dan Indonesia. Dalam erti kata lain, treaty tersebut tidak melibatkan kawasan yang dirujuk Malaysia sebagai Blok ND6, Blok ND7 atau yang dirujuk Indonesia sebagai ambalat. Nampak? Perjanjian itu, treaty itu tentang apa, Iswardi? Treaty itu tentang 12 nautical mile. Blok N6, Blok ND6 dan Blok ND7 dan ZEE itu di atas, tuan-tuan. Dia jauh. Kalau kita tengok Kelantan, 150 ke atas nautical mile itu dipanggil sebagai kawasan ZEE. 100 nautical mile ke atas. Minyak ni, tuan-tuan, kat tengah laut. Bukan kat 12 nautical mile. Kebanyakan minyak tu tengah laut. So, ND6 dan Blok ND7 atau yang dirujuk sebagai ambalat tidak diperbincangkan di dalam treaty tersebut. Cikgu Bat. Kencing lagi Cikgu Bat. Kencing sekali boleh kencing. Jadi, itu menjawab soalan yang kedua. Kan? So, kita dah jawab soalan tadi. Tentang instruksi kita dah jawab. Instruksi itu pada tarikh. Kabinet kita dah jawab. Baik, sejak kabinet, kejap lagi kita jawab. Kita akan jawab berkenaan dengan kabinet. Ambalat kita dah jawab. Kita tengok kepada isu CNN pula, tuan-tuan. Saya bawa kepada tuan-tuan CNN. Ini adalah berita daripada CNN. Dia kata, dekat CNN sebut bahawa ambalat tu mereka dah kuasai. CNN sebut, CNN Indonesia. Baik, saya rujuk kepada CNN Indonesia. Berkenaan dengan isu ambalat. Paling awal tarikh, paling orang kata apa, berita yang paling terkini tentang ambalat 11 bulan yang lalu. 3 pulau dan blok yang pernah jadi sekitar rakyat Malaysia 2 lepas. Kemudian 7 tahun yang lalu. Tak ada pun berita yang disebut tentang CNN Indonesia, tuan-tuan. Tapi kenapa dia nak petik CNN Indonesia ni? Dia nak yakinkan dengan orang dengar dia, ada sumber-sumber yang boleh dipercayai. CNN Indonesia. Takkanlah CNN Indonesia berbohong. Pergi Google, kau nampak CNN Indonesia tu macam mana? Apa jawapan dia? Tak ada pun disebut pasal Indonesia dah menang ambalatkan dan sebagainya. Dah 3. Baik, saya bawa yang keempat. Tentang berkenaan dengan adakah kabinet dia kata tadi, nak dengar dia sebut kabinet tidak tahu, jemaah menteri tak tahu, rakyat tak tahu, dia tanda tangan tanpa pengetahuan. Baik, kita bawa benda ini. Cikgu Bat, 8 hingga 9 Januari Anwar ke Jakarta dengan persetujuan treaty. 8 hari bulan hingga 9 Januari. Pada 9 Mei DSI Anwar dan Jokowi berbincang lagi dan setuju. Masa itu pertemuan dekat ASEAN di Labuan. Ini pertemuan yang pertama 8-9 Januari. 9 Mei mereka bertemu sekali lagi di Labuan. Kemudian Kementerian Luar Negeri pun setelah dengan persetujuan di Labuan itu mengeluarkan satu dipanggil sebagai Memorandum Jemaah Menteri MJM pada 27 Mei. 9 Mei bertemu di Labuan pertemuan ASEAN. 27 Mei MJM atau Memorandum Jemaah Menteri dikeluarkan. Kemudian diberikan kepada siapa? Kepada semua agensi-agensi yang berkaitan dengan isu-isu persempadanan ini. Dan majoriti mereka, semua agensi setuju dengan apa yang dibincangkan. Kemudian MJM itu dibentangkan. Ini agensi bukan agensi cikai-cikai. Ini agensi-agensi kerajaan termasuk Peguam Negara. Ini Anwar sebut dalam parlimen. Kemudian MJM dibentangkan ke jemaah menteri
pada 5 Jun dan semua setuju. Maksudnya adakah menteri tahu, jemaah menteri tahu 5 Jun MJM, Memorandum Jemaah Menteri telah dibentangkan dan jemaah menteri setuju dengan treaty tersebut. Berdasarkan keputusan jemaah menteri, treaty itu ditandatangani pada 7 hingga 8 Jun. So saya nak tanya Cikgu Bat ni, dekat mana dia kata fakta, dekat mana dia kata hujah yang kata jemaah menteri tak tahu, parlimen tak tahu, rakyat tak tahu? Dekat mana dia dapat hujah tu? Kan? Dekat mana? Saya nak tanya dia, CNN. Dekat CNN ke? Kan? Dekat CNN dia dapat macam tu. Malah perkara ini tuan-tuan, saya nak bawa lah tuan-tuan perkara ini, ucapan ini, perbincangan ini, perbicaraan ini telah pun dibahaskan oleh pembangkang di parlimen. Pembangkang dah bawa benda ni ke parlimen. So bila dah dibawa ke parlimen, akhirnya Muhyiddin Yassin sendiri yang cakap. Dia cakap apa tuan-tuan? Kita dengar dia cakap. Dia kata apa? Kita dengar Muhyiddin Yassin jawab, bahaskan, bagi tahu tentang setelah Anwar Ibrahim menjawab. Anwar Ibrahim mula-mula menjawab soalan daripada geng-geng PAS ni, Kota Baru. Perdana Menteri menandatangani 4 soalan tentang treaty. So Anwar jawab. Okey, kemudian Muhyiddin Yassin pun, saya malah nak pergi panjang kepada jawapan Anwar Ibrahim, boleh tengok sendiri. Tapi kemudian Muhyiddin Yassin pun bangun daripada paguh, Muhyiddin Yassin pun bercakap. Dia kata apa? Ya, Yang Berhormat telah menyatakan pada hari ini nak menjawab dan saya ucap terima kasih lah. Kalau boleh diizinkan satu soalan daripada saya lah. Pertamanya terima kasih pada Yang Berhormat yang telah menjelaskan bahawa apa yang telah dimeterai dengan pihak Indonesia itu bukan satu perjanjian yang komprehensif. Muhyiddin Yassin pun tahu bahawa itu bukan satu perjanjian yang komprehensif. Ini Presiden bersatu. Engkau punya Presiden cakap sendiri Caveat. Banyak caveat. Cikgu Bat, caveat tu apa? Caveat. Pergi belajar lagi sebelum kau nak cakap dengan orang. Caveat tu apa? Pergi belajar lagi. Baca lagi. Caveat tu apa? Malah aku nak explain kat sini. Maknanya ia bersetuju atas perkara yang mungkin boleh bersetuju. Tapi banyak lagi perkara yang tak lagi diselesaikan. Ya. So maksudnya ada perkara yang dipersetujui, ada perkara pun tak ada tanda tangan. Antaranya saya kata tadi, persempadanan di atas 12 nautical mile. Baik, kita dengar lagi. Macam contoh tadi, sama ada soal yang berkaitan dengan sempadan di mana melibatkan negeri Johor, negeri saya lah, ataupun di Sabah. Ini perkara-perkara yang dianggap penting selain saya lah. Ataupun di Sabah. Ataupun di Sabah. Maksudnya Muhyiddin Yassin sendiri kata bahawa isu Sabah tu belum lagi diselesaikan. Sempadan itu belum lagi diserahkan. Muhyiddin sendiri cakap di mana tuan-tuan? Di dalam parlimen. Ini perkara-perkara yang dianggap penting. Selain daripada itu yang berkaitan Pulau Sebatik ataupun dengan Pulau soal Sebatik. Ambalat. Pulau Sebatik, Ambalat. Itu area. Kalau tuan-tuan nak Google boleh cari ke area Ini tu. kes-kes yang telah pun selama ini menjadi isu ataupun dispute. Jadi sebab itu saya nak minta jaminan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita dengar jaminan Perdana Menteri. Nak diselesaikan nanti, pasal banyak lagi rundingan akan diadakan. Boleh tak dijamin supaya apa yang dikatakan tuntutan hak Malaysia tu tidak kita kompromi langsung. Dan kalau begitu, apakah dengan pihak kita berkata begitu, pihak Indonesia akan mengikuti kehendak kita? Pasal selama ini pun tuntutan yang kita dibuat ni bertindih, pihak Indonesia tak bersetuju langsung. Walau 1 inci pun mereka tak berganjak untuk mempertahankan hak mereka. Kita kata itu hak kita dan kita tidak akan berganjak. Jadi soalan saya, sama ada jaminan untuk pastikan, mana ada lagi proses rundingan yang saya kira mungkin tidak akan selesai cepat, bahawa itu tidak akan berlaku. Dan keduanya, sama ada bila mana perjanjian itu nak dimeterai akhirnya nanti yang agak komprehensif, yang merangkupi semua perkara itu, rakyat akan diberikan peluang untuk melihat sendiri. Sebenarnya apa yang telah pun dimeterai atau ditandatangani pada waktu itu, dia tidaklah mengkompromi kedaulatan negara kita. Itu soalan saya. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Pak Guh. Itulah soalan. Itu beda daripada kecaman di luar. Yang ditanya itu ialah keperluan satu perjanjian komprehensif. Saya setuju. Jaminan bahawa tidak akan dikorbankan kepentingan kedaulatan negara. Itu memang pendirian kita. Apakah melibatkan negeri Johor? Setakat tidak ada kawasan yang melibatkan negeri Johor.
yang melibatkan hanya Sabah. Dan saya telah jawab tadi, soal Sabah ini bukan saja kerajaan persekutuan akan berunding dengan Indonesia untuk kawasan sempadan Sabah termasuk sekitar Pulau Sebatik, itu akan melibatkan wakil dari kerajaan negeri Sabah. Itu sudah saya bagi perakuan. Jadi soal dia komprehensif, dia komprehensif settlement yang belum dimeterai hanya sebahagian kecil yang melibatkan sempadan Sabah, dan memang kita tidak dapat bersetuju. Bagaimana boleh kita teruskan kalau pengalaman kita dengan Thailand, kita akhirnya bersetuju win-win Joint Development Authority, tapi Pulau Sebatik belum sampai ke situ. Itu kita kena bincang apakah wajar ditekankan setakat ini. Kita telah bawa pendirian kita, Indonesia jelas tuntutan kita, dan kita pun tahu tuntutan Indonesia, tapi kita tidak setuju. Jadi peringkat ini itulah keadaan dia, dan soal kompromi tidak berbangkit. Presiden Jokowi dia mewakili rakyat dan negara Indonesia. Saya mewakili rakyat dan negara Malaysia. Soal kedaulatan tidak boleh dikompromi atau dikorbankan. Jadi itu kita akan lakukan dengan sebaiknya. Cuma saya beritahu, dalam keadaan rumingan ini, sementara itu diteruskan, kita kata kita selesaikanlah yang kita setuju dulu. Yang kecil kita tak setuju, kita tangguh lah. Tetapi jangan jejaskan hubungan dua hala. Saya berpendirian dan kerajaan ini akan terus menganggap Indonesia itu sebagai negara sahabat, dan harus kita tingkatkan kerjasama dalam semua bidang. Dan kita tidak mahu beberapa masalah perbezaan yang didapati di antara kita menjejaskan hubungan dua hala. Jadi, tapi muktamad pendirian kita adalah tidak mungkin kita korbankan 1 inci pun tanah negara kita. Tidak mungkin kita korbankan 1 inci pun tanah negara kita. Now, perbincangan itu tentang apa? Dan inilah saya kata kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, perbincangan tentang Selat Melaka dan isu Pulau Sebatik ni, tuan-tuan, Sulawesi ni 18 tahun. Cerita dia, kalau tuan-tuan baca, saya sempat baca beberapa berita tadi, sampaikan tentera datang, tentera Malaysia pergi kat situ, tentera Indonesia pergi ke situ. Ada berlaku, tak tembak-menembak atau mungkin tak berlaku, ada berlaku peristiwa-peristiwa yang hampir mencetuskan peperangan disebabkan oleh sempadan itu. 18 tahun, kerajaan sebelum ini, termasuklah kerajaan Perikatan Nasional tahun 2022, tak berjaya selesaikan. Anwar Ibrahim datang jumpa, dan inilah dulu saya belajar The Art of Negotiation. Dia ada satu Art of Negotiation. The Art of Negotiation. Bila kita nak negotiate satu benda, perkara pertama kita kena lakukan adalah apa? Kita kena bincang dan setuju dengan benda yang kita setuju dulu. Okay, jadi bila Anwar jumpa Jokowi, dia buat satu treaty. Baik, kita setuju yang mana? Kita tak setuju yang mana? So dia setuju, dia kata, oh kita setuju yang ini berkenaan dengan 12 nautical mile. Yang ini kita setuju. Baik, kita setuju yang ini, kita setuju ini, kita sign. Yang kita tak setuju macam mana? Kita tak setuju part ni. So sebab itu dia kata tadi, kita pernah buat dengan Thailand, iaitu di sempadan di Kelantan, di perairan Kelantan yang jadi royalty, isu royalty tu kan. Kita pernah buat dengan Thailand, di mana joint venture usaha sama, sari gali minyak. Saya rasa kita pernah buat juga sama dengan Brunei. Di mana ada satu poket minyak itu di antara sempadan kita dan Brunei. Kalau tak silap saya, correct me if I'm wrong on this. Kita ada, sebab ada di antara dia perbezaan ini, di samping isu sempadan juga isu minyak. Jadi bila adakah akan ada perbincangan tentang joint venture berkenaan dengan cari gali minyak? Berkemungkinan ada, kita tak tahu, tapi benda itu tidak diperbincangkan dalam treaty itu. Di situlah ambalat, di situlah minyaknya, di mana yang Cikgu Bat, yang tu jelas dia betul, trilion nilaian minyak di situ. Yang tu dia betul. Tetapi yang itu tidak diperbincangkan. Yang itu tidak dipersetujui apa-apa pun. Bila tengok bab ni, yang ni kita tak setuju, yang ni kita bincang kemudian. Baik, kita tengok mana yang setuju dulu. Yang ni setuju, yang ni setuju, yang ni setuju. Oh, banyak rupanya yang kita setuju. Baik, kita setuju yang ini, kita bincang yang ni, kita setuju yang ni tak setuju, kita letak tepi. Ini kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, kenapa perlu? Apa hebat sangat? Jadi, bila setuju bab itu, treaty itu ada, jadi dah clear.
kat mana yang boleh, kat mana tak boleh, nelayan nak pergi tangkap ikan, kat mana setakat yang boleh, kat mana yang dibenarkan, kat mana tak dibenarkan, berdasarkan treaty itu. Kita punya pegawai-pegawai, orang kata apa, maritim kita pun dah tahu sempadan mana sempadan mereka yang dah dipersetujui pasca kepada perjanjian treaty itu. Nampak? So ada tak pub yang tak disetujui? Ada. Tapi yang itu melibatkan breadth yang jauh lagi, yang jauh dalam, di laut dalam. Lebih daripada 12 nautical mile. Yang tu ada lagi perbincangan lain. Tetapi 12 nautical mile itu dipersetujui. Nampak tak nampak? Cikgu Bat? Agak-agak lah kalau nak kencing pemimpin tu kan. CNN, billion, trillion, semua main petik je. Tengok instruksi. Rupanya instruksi nak atur pertemuan 24 Jun 2024. Itu instruksinya. Instruksi kan. Apa kebangang korang ni. Lain kali tuan-tuan, dengar perbahasan di parlimen tu. Nanti malu ke diri sendiri. Itu je. Okay? Okey, ini Pak Las. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak mudah ditipu oleh puak-puak ni. Kan? Mereka akan tunggangkan agama Islam, akan tunggang bangsa Melayu, akan tunggang inilah kononnya perjuangan Melayu, perjuangan Islam. Padahal mereka dapat kuasa, mereka tak buat apa pun kan. Tak buat apa, duduk saja, duduk nganga aja. Jadi penipuan Muhyiddin Yassin, penipuan pimpinan-pimpinan PAS, tak kira dia macam pimpinan rendah ataupun pimpinan tinggi, dan seperti mana Parti Bersatu, pimpinan di dalam pimpinan tinggi ataupun pimpinan rendah Parti Bersatu seperti mana Cikgu Bat ni menipu dan terus menipu demi nak raih undi daripada rakyat, dan bila depa dapat undi daripada rakyat, siapa yang untung? Depa untung kan hang untung. So jangan mudah ditipu oleh puak-puak pimpinan Perikatan Nasional. Okey? Jangan mudah ditipu oleh puak-puak lebay yang gila kuasa. Subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak antuk ang. Assalamualaikum.